Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Miss Alia dan rakan-rakan. Kemudian kami akan membentangkan artikel review tentang rancangan Malaysia ke-12. Sebelum kami memulakan pembentangan, kami harus sediakan video khas bagi RMK 12. Ayuh keluarga Malaysia, kita bulatkan tekad dan bersatu hati untuk terus memelihara serta mempertahankan kedaulatan negara. Umpama selembar benang dikait, ditenun dan dijalin, akhirnya menjadi kain yang sempurna indah. Itulah semangat keluarga Malaysia yang menjunjung utuh perpaduan. Pengenalan Rancangan Malaysia ke-12. Rancangan Malaysia ke-12 diluluskan pada 7 Oktober 2021. Rancangan Malaysia ke-12 berteraskan keluarga Malaysia yang makmur, inklusif dan mampan. Seterusnya, Rancangan Malaysia ke-12 memperkenalkan beberapa pembaharuan kepada pertumbuhan ekonomi dan pengagihan hasil yang saksama. Rancangan Malaysia ke-12 bertunjangkan 3 tema utama, 4 pemakin dasar dan 14 pemacu perubahan. Rancangan Malaysia ke-12 juga merupakan sebahagian daripada Pelan Pemulihan Negara di bawah pendekatan 6R. Terdapat 9 fokus rancangan Malaysia ke-12, antaranya merancangkan pertumbuhan ekonomi, memperkukuhkan pemangkin pertumbuhan, meningkatkan kesejahteraan keluarga Malaysia, memantapkan keselamatan dan ketenteraman awam, membasmi kemiskinan tegar dan merapatkan jurang pendapatan, memperkasa agenda Bumi Putera dan keluarga Malaysia, melonjakkan pembangunan Sabah, Sarawak dan negeri-negeri kurang pembangunan, mempercepatkan pertumbuhan hijau, meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan awam dan memastikan pelaksanaan dasar yang berkesan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Amirul Haizat bin Zunaidi dan saya akan menerangkan tentang tema dan pemangkin dasar untuk topik ini. Tema yang pertama ialah menjana semula ekonomi. Tema pertama memberi tumpuan kepada pemulihan momentum pertumbuhan dalam sektor ekonomi utama dalam pelbagai industri yang berimpak tinggi. Pelbagai usaha ekonomi dilaksanakan bagi menetapkan pertumbuhan Malaysia pada trajektori yang mampan dan mengukuhkan Malaysia dalam rantaian bekalan global. Tema pertama ini juga menggalakkan penyertaan PKS bagi memperkasakan keusahawanan Bumi Putera dan bertindak sebagai pemacu penjana semula ekonomi. Tema kedua ialah memperkukuh keselamatan, kesejahteraan dan inklusiviti. Tema 2 menekankan peningkatan keselamatan, kesejahteraan dan inklusiviti dari segi keselamatan negara, ancaman masalah, kesihatan dan keharmonian negara. Hal ini kerana bagi membina semua negara bangsa yang seimbang memerlukan persekitaraan yang kondusif bagi mencapai matlamat negara. Sebagai contoh, kemunculan pandemik COVID-19 telah menguji kekuatan benteng dan responsif penyampaian penjagaan kesihatan global. Tema 3, melonjakkan kemampanan. Tema 3 memfokuskan pada mempercepatkan pertumbuhan hijau dan meningkatkan kemampanan tenaga. Penekanan tema ini adalah bagi mencapai matlamat negara rendah karbon. Pelaksanaan tema ini dipercaya mampu menyumbang kepada pertumbuhan yang lebih mampan dan berdaya saing selaras dengan Agenda 2030. Bagi pemangkin dasar, terdapat 4 pemangkin dasar utama. Membangunkan bakat masa depan, mempercepat penerimagunaan teknologi dan inovasi, menambah baik ketersambungan dan infrastruktur pengangkutan, dan memperkukuh perkhidmatan awam. Bagi membangunkan bakat masa depan, pandemik COVID-19 meningkatkan pengangguran. Oleh itu,
RMK 12 memberi tumpuan kepada pembangunan bakat masa hadapan serta menambah baik sistem pendidikan bagi menjajarkan pasaran buruh. Mempercepat penggunaan teknologi dan inovasi. Bagi mempercepat peralihan revolusi industri keempat, penggunaan teknologi dan inovasi menjadi pemakin asas untuk pertumbuhan dalam ekonomi negara, supaya mampu bersaing di peringkat dunia. Menambah baik ketersambungan dan infrastruktur pengangkutan. Penekanan berterusan kepada pemakin dasar adalah bagi memupuk pertumbuhan dalam semua sektor ekonomi, serta bagi menyokong dan menggalakkan aktiviti ekonomi dan menyumbang kepada pembangunan sosioekonomi negara. Berkukuh perkhidmatan awam. Pemangkin dasar ini pada asasnya menyokong semua tema dan pemangkin dasar. Hal ini karena mentransformasikan perkhidmatan awam dengan pendekatan menyeluruh kerajaan akan menjadi pemacu perubahan untuk memastikan penyampaian perkhidmatan awam yang lebih cekap dan berkesan. Sekian itu saja dari saya. Terima kasih. Berdasarkan rancangan Malaysia yang ke-12, terdapat 14 pemacu perubahan yang dijadikan asas kepada 3 tema, 4 pemakin dasar yang telah dibincangkan sebentar tadi. Pemacu perubahan pertama ialah kepentingan melaksanakan pembaruan dan transformasi. Kedua, mentransformasi perusahaan mikro, kecil dan sederhana sebagai pemacu baharu pertumbuhan. Ketiga, memangkinkan industri strategik dan berimpak tinggi bagi melonjakkan pertumbuhan ekonomi. Dalam slide ini, pemacu perubahan keempat sehingga pemacu perubahan ketujuh merupakan pemacu yang digunakan sebagai mendukung matlamat tema kedua di dalam RMK yang ke-12, iaitu memantapkan keselamatan dan perpaduan negara untuk pembinaan negara bangsa, memperkukuhkan sistem penjagaan kesihatan bagi memastikan negara yang sihat dan produktif, mentransformasikan pendekatan bagi membasmi kemiskinan tegar serta menggadaikan pertumbuhan negeri kurang membangun terutama Sabah dan Sarawak bagi merapatkan jurang pembangunan. Pemacu perubahan ke-8 adalah menerima guna ekonomi kitaran. Ke-9, mempergiatkan penerimaan gunaan pengurusan sumber air bersepadu. Ke-10, menambah baik ekosistem TVET bagi membangunkan bakat tersedia masa hadapan. Ke-11, meningkatkan ketersambungan digital untuk pembangunan inklusif. Pemacu perubahan ke-12 ialah menjajarkan penyelidikan dan pembangunan untuk pengkomersialan, penjanaan kekayaan dan pertumbuhan ekonomi. Manakala pemacu perubahan yang ke-13 adalah transformasikan ekosistem logistik bagi meningkatkan kecakapan, dan akhir sekali adalah pemacu perubahan ke-14 iaitu mentransformasikan perkhidmatan awam melalui pendekatan keseluruhan kerajaan yang merupakan pemacu kepada pemangkin dasar keempat. Rancangan Malaysia yang ke-12 mempunyai 9 dasar dan strategi yang utama, iaitu merealisasikan pembaharuan struktur. Melalui penstrukturan ini, kerajaan dapat melakukan penyusunan semula ekonomi yang berdaya tahan dengan cabaran semasa selepas impak pandemik COVID-19. Yang kedua adalah meningkatkan peranan sektor swasta. Sebagai contoh, menggalakkan pelaburan berkualiti sektor swasta terutama dalam sektor industri tempatan supaya dapat bersaing di peringkat global. Yang ketiga, memperkenalkan kaedah menangani kemiskinan. Sejajar dengan tema RMK yang ke-12 iaitu Keluarga Malaysia, dasar ini disusun bagi memberi tumpuan kepada agen kekayaan yang lebih saksama supaya dapat menaik taraf kehidupan rakyat. Dasar dan strategi yang keempat adalah membantu negeri kurang membangun agar mampu merapatkan jurang pembangunan dengan pembinaan infrastruktur yang boleh menjana lebih banyak peluang ekonomi serta mencapai pembangunan yang dah sekaligus kemakmuran negara.
keenam adalah menggalakkan kelestarian alam sekitar. Dasar dan strategi ini dilaksanakan supaya pembangunan negara dan kelestarian alam sekitar adalah seimbang. Dasar dan strategi utama ketujuh adalah menjajarkan geran dan insentif R&D. Dasar dan strategi ini menjadi asas kepada pembentukan negara yang cekap dalam penyelidikan dan pembangunan demi merangsang keperluan teknologi yang semakin berkembang. Ke-8, menaik taraf TVET dan kolej vokasional supaya Malaysia dapat meningkatkan pembangunan aset negara yang berkualiti dan mampu memenuhi keperluan industri terkini. Ke-9, menstruktur semula sektor awam. Bagi mengurangkan pertindihan peranan dan fungsi, dengan ini Malaysia dapat mewujudkan tabik urus yang lebih efisien dan cekap. Isu dan cabaran bagi rancangan Malaysia ke-12 adalah ketidaksamaan antara wilayah dan negeri serta kawasan bandar dan luar bandar. Tumbuhan berlebihan kepada aktiviti ekonomi yang mempunyai nilai ditambah yang rendah. Sumbangan negeri kurang membangun kepada KDNK nasional masih rendah. Insiden kemiskinan masih tinggi. Ekosistem sokongan yang tidak mencukupi. Penerima gunaan teknologi yang rendah. Kemudahan infrastruktur perkhidmatan dan kemudahan asas kawasan luar bandar masih tidak mencukupi, dan juga liputan telekomunikasi dan jalur lebar adalah masih kurang. Hala 7 rancangan Malaysia ke-12 adalah mempergiat aktiviti ekonomi di nod pertumbuhan utama dan kawasan titik tumbuhan, mempergiatkan penyelidikan, pembangunan, pengkomersialan, dan inovasi. Selain itu, mempertingkatkan penyediaan infrastruktur dan perkhidmatan asas, menggalakkan kerjasama dalam rangkaian pengeluaran yang lebih luas, serta meningkatkan daya huni dan keterangkuman. Akhir sekali, dengan semangat keluarga Malaysia, tanpa mengira perbezaan, kita hendaklah bersatu demi merealisasikan matlamat rancangan Malaysia ke-12. Dengan mendangkap erat objektif rancangan Malaysia ke-12, kita mampu membina Malaysia sebagai sebuah negara yang berpendapatan tinggi, berteknologi ke arah mencapai pertumbuhan inklusif tanpa mengabaikan alam sekitar. Sesungguhnya, jelaslah bahawa krisis ini telah menyatukan kita kerana memberi peluang untuk kita membuat transformasi.